taja dia untuk attend seminar, seminar berkaitan dengan sales lah, berkaitan dengan sales. Dan board ni pun bersetuju untuk join. So dia orang pun deal ni dan attend, dan dalam masa beberapa tempoh menampakkan impak yang positif pada sale yang dilakukan oleh Bob lah. Dia secara pelan-pelan dia dah jualan dia dah meningkat 3-4 kali ganda, dan juga image dia juga berubah dari sudut personality dia lah. So apakah yang berlaku kepada Bob ni? Itu yang kita nak bincang pagi ni. Cuma dia ubah satu benda lah yang dia cuba konsisten. Yang pertama adalah dia, point yang kita dapat lah kan, dia attend seminar berkaitan dengan penjualan. Kemudian yang dia cuba konsisten adalah setiap pagi untuk tambah ilmu dengan pembacaan. Okay, so dia start dengan setengah jam ataupun sejam, dia cuba start konsisten. Dan dia sekurang-kurangnya dia boleh dapat satu bulan tu satu buku berkaitan dengan penjualan, dan daripada situlah menampakkan impak. Selepas beberapa bulan, impak dia sangat positif lah dalam jualan dia. Hanya dengan dia merutinkan, menjadikan pembacaan tu sebagai salah satu tabiat di pagi hari lah. So macam yang dirungkaikan juga pada semalam, yang mana bila kita membaca berkaitan dengan jurujual, penjualan, teknik, cara sales dan everything, dia secara tak langsung dia akan mempositifkan kita punya minda, macam dia tambah nutrisi lah dekat kita punya mindset. So ini yang pertama sekali selepas dia attend seminar tu, si Bob ni dia ubah rutin kehidupan dia dengan memulakan pagi dia dengan baca buku berkaitan dengan sales. Okey, dan daripada situ hasilnya sales dia meningkat, dan dia sangat yakin dan bersemangat untuk melaksanakan kerja dia tu lah. Okey, kemudian dikongsikan juga buku-buku jual sales ni memang banyaklah, sangat banyak dekat pasaran lah. Dekat pasaran, dekat kedai-kedai buku. Tetapi yang ni memang tersentak jugalah kan bila ditanya kan. Kita terlibat dalam bidang sales, tetapi cuba nyatakan buku yang telah kita baca lah, khususnya berkaitan dengan sales. So bila dia cakap macam tu, kita macam okey, ini saya sendiri lah kan. Kadang-kadang mungkin ada spesifik buku dan adalah pembacaan yang dibuat kan. Macam saya sendiri kadang-kadang hanya baca rujuk pada website ataupun Google lah kan. So ni satu cabaran baru untuk kita grab, iaitu dengan merutinkan diri kita untuk baca berkaitan dengan sale khususnya. Okey. Kemudian dia analogikan juga macam kalau orang yang minat bersukan ni, dia tiap-tiap hari dia akan ada exercise lah. Exercise, latihan dia, training dia kan, physical dia, nak kekalkan dia punya momentum, stamina, everything. So sama juga macam aktiviti kita ni, sebagai permulaan pagi tu, cuba mungkin boleh kita cuba rutinkan lah dari sudut pembacaan, dan juga alhamdulillah kita macam Duha Meeting ni antara platform yang menyokong aktiviti membaca, dan dalam masa sama kita boleh discuss topik yang kita bincangkan. So dia menjadikan pembacaan tu sebagai latihan, dan dikongsikan juga
yang peliknya banyak buku berkaitan dengan sales ni apa dibaca oleh orang yang bukan dalam bidang jualan. Itu tapi orang yang terlibat dalam sales ni dia tak baca kan. Kita dalam bidang kewangan, so sepatutnya dan sebaiknya adalah beberapa buku yang kita baca dan kita rujuk untuk kita tambah ilmu kita kan. Alright. Okay, ada satu syarikat ni dia buat satu kaedah lah. Bila dia nak memilih jurujual yang cemerlang ni, dalam interview tu dia akan tanya bila duduk je kan dia tanya terus, okay, apa yang buku yang kamu baca ataupun telah baca. So kalau orang yang attend interview tu jawab tak jawab kan, acah-acah macam tak yakin ke, so si penginterview ni dia akan terus pergi salam dan ucap terima kasih lah. So macam bye-bye terus lah. Itu memang indikator yang diletakkan dia nak memilih seorang jurujual ataupun konsultan ni macam tu lah. Dia pilih berdasarkan apa yang dia baca. Kalau tak baca apa memang bye-bye lah. So itu kaedah yang diletakkan. So kan bila tengok ni macam contohlah kalau klien atau prospek baca kan. So dia akan tanya kan, cik sekarang baca buku apa? Tiba-tiba pula tanya kita kan sebagai kita pun saya nak baca buku apa, saya pun tak tahu kan. Kita tapi jarang lah, mungkin mustahil lah prospek nak tanya macam tu kan. Sebab dia nak, kononnya dia nak memilih seorang jurujual yang cemerlang lah, ataupun yang memang orang yang ada jiwa dalam bidang kewangan. Okey. Itu subtopik yang saya share ni berkaitan dengan pengukuhan lah, pengukuhan kepada apa yang Abang Haji share semalam. Saya simpulkan balik untuk nanti boleh rakan-rakan boleh tambah lah berkaitan dengan pembacaan. Yang pertama, seorang jujual ni yang permulaan dia menjual, sales dia agak biasa, agak rendah, tetapi bila dia attend seminar dan seminar tu mengubah dia punya rutin kehidupan dia dengan memulakan pagi dia dengan membaca. Mudah-mudahan platform Duha meeting ni, Duha energy meeting ni menjadi platform yang bagus lah untuk kita kan, untuk kita ambil kesempatan untuk kita dapatkan mineral ataupun protein minda kita untuk kita terus buat sales, untuk kita buat closing, and then mudah untuk menghadapi prospek-prospek yang pelbagai dalam presentation and everything. So dengan ada ilmu dan juga melalui pembacaan, so dengan tu dia dapat mengubah tabiat kehidupan dia. Dalam masa yang sama, sales dia juga turut meningkat. Itu apa yang kesimpulan secara total lah yang saya boleh kongsikan. And then lagi satu, dia kena seiring lah. Bila kita ada pembacaan kita dan kita aplikasikan, baru ada hasil. Kalau habis banyak buku tapi duduk saja kan, memang tak ada lah macam tu kan. Memang tak ada apa-apa hasil lah, aktiviti tak ada, tapi just hanya fokus pada membaca kan, prospecting apa semua tak ada. Tu jangan harap lah nak menghasilkan impact yang baik kan. Saya dah baca dah banyak buku kan, tapi saya sama kan. Tu macam tak kena lah kat situ. Alright, itu saja apa yang saya simpulkan dalam buku topik pada pagi ni. Jadi mungkin ada rakan-rakan boleh kongsikan lah, boleh tambah-tambah sikit. Silakan. Awalnya habis.
15 minit pertama ni khusus pasal buku. So kita discuss sekarang. Ada 3 minit lagi. Ada ke? Sila. Nak kongsikan apa-apa handling objection ke? Senyap lah semua. Tengah sarapan kot. Kusyuk. Apa lagi? Okay, sambung. Teruskan. Sambung. Okey, sambung apa ni? Tuan Fidas, ada nak sambung Tuan Fidas. Fidas ada 2 ni, Fidas Ibrahim. Paling kurang siapa-siapa nak share aktiviti semalam. Yang closing ramai sebelum ni semalam ni. Kan? Terang sampai terbakar saya punya handphone lah kata. Semalam punya closing. Semalam punya closing. Kita tengok. Siapa closing semalam ni. Tak apa Saya tengah scroll sekejap. Siapa closing semalam. Mana ni? Siapa closing semalam? Dah, saya tak keluar. Puan Sheila closing semalam. Puan Siti Khadijah pun ada closing semalam. Siapa lagi? Tuan Firdaus pun ada closing semalam ni. Tuan Firdaus? Senyap dia. Ada. Share lah sikit. Share. Ada closing. Ramai ni. Sila. Okay, saya share sikit lah malam punya closing So, semalam punya closing ni sebenarnya klien ni dia dah pernah ambil sebenarnya dengan saya. Oh ya. Tapi dia cancel. Sebab dia ada masalah dia tak cerita lah masalah apa, tapi dia ada masalah lah. Dia kata dia tak cukup ni lah, dia tak cukup fund lah untuk dana lah untuk teruskan plan ni. So dia dah ambil untuk dia dan isteri dia, tapi yang isteri dia kekalkan. Tapi yang dia ni dia reject lah sebab yang dia ni sebab dia pemandu dia ada surat macam underwriting lah kan. So dia boleh cancel lah. So dia memang minta cancel dulu lah dia cakap sebab dia memang tak mampu. Itu dia cakap. So saya biarlah, tak apalah, saya cancel lah. Lepas tu semalam lah 2-3 hari sebenarnya saya banyak kali dah orang kata macam walaupun dia cancel dengan saya still contact lah dengan dia. Maknanya hantar berkaitan dengan kira follow up berkaitan dengan takaful semua kat dia kan. Sebab isteri dia masih lagi dengan saya, dengan ambil dengan takaful ikhlas. So macam saya nak hantar hantar polisi apa semua, saya tanyalah dia. So satu hari tu dia ada cakap lah dia memang nak ambil balik. So semalam 2 hari lepas semalam lah dia cakap kat saya, tak apa, tuan kontak saya balik malam ni, saya nak bagi dokumen, dia kata. Tu yang saya malam tu saya dah nak submit dah, cuma kurang dokumen. So esok tu baru saya submit. So sebenarnya kes 2 hari lepas sebenarnya. Macam tu lah. Itu je lah sharing saya. Baik. Tenang. Yes, terima kasih. Lagi. Tuan Akif. Ya. Saya nak soal sikit boleh?
Boleh. Jangan tanya baca buku apa dah. Okey. Macam industri kita kan, company takaful tu dah banyak kan. Takaful tu banyak, kita ada kompetitor yang tinggi kan. Okey. Kadang produk daripada company lain lebih better lah. Maksudnya boleh dapat coverage yang tinggi, caruman yang rendah. Jadi kalau prospek tanya apa kelebihan kita kan, company kita. Jadi apa jawapan yang, apa yang kita boleh bagi dekat prospek lah macam tu. Okey. Faham. Faham eh? Okay, so yang first kali macam biasalah kan, kita akan discuss dia punya keperluan juga. Kalau kita fokus direct kepada produk, memang dia akan fokus pada produk, memang direct lah. Dia akan tanya kan apa kekurangan, apa kelemahan, apa kelebihan kan. So bila kita highlightkan kepada keperluan dia, yang pertama sekali, so kita akan tanya dia balik. Okay, adakah dengan 200,000 kan pampasan hibah ni, dan juga bulanan contoh 100. Apa dengan kondisi puan sekarang ni, apa yang kita discuss dengan kondisi kewangan sekarang, RM100 ni sangat sesuai dengan keperluan tuan buat masa ni. Puan setuju atau tak macam tu? Setuju tak dengan apa yang saya cadangkan? So dekat situ kita dah analisa lah daripada awal kan berkaitan dengan kewangan dia. Dekat situ baru end slot tu kita akan tanya dia setuju atau tak. Macam yang semalam pun ada satu kes, doa-doakan lah dapat close. Dia ada tanya benda berkaitan dengan produk juga lah, direct kepada produk. So saya tanya dia balik, sesuai ke dengan keperluan dan juga beberapa item yang kita perlu semak dan kewangan kan dengan komitmen dia sekarang. So doa-doakan dapat close. Tu yang pertama lah. Yang keduanya, yang ni macam yang Tuan Syafiq pernah share minggu lepas. Kita memang highlight utama apa kelebihan kita. Kalau kita nak discuss pasal produk yang company lain, kita tak tahu detail. Kadang bila klien sembang ataupun bagi tahu kita, kita boleh tanya dia balik, betul ke? Boleh saya dapatkan details tak? Kita macam banyak akan bertanya balik, macam yang Puan Wani pernah share. Supaya kita boleh timbulkan macam sedikit keraguan, sebab kita nak betul-betul dia firm. Supaya dia tak, kadang-kadang dia macam kagum kan dengan ayat ejen kan. Ni ada saving, betul ke ada saving kan? Confirm ke? Ada jatah dah ditulis dalam polisi ke? So dekat situ dia dah mungkin psikologi dia dah akan tengok macam betul juga kan, tak ada hitam putih pun apa yang ejen cakap. So at last kita akan beritahu setiap company, setiap produk ada kelebihan dan kelemahan. Cuma akan related kepada kita juga, keperluan kita dan juga komitmen kewangan kita. Okay, bagus soalan. Bagus. Okay. Faham. InsyaAllah. Okay. Tambah sikit tuan-tuan. Sekarang ni memang jadi kita tahu bahawasanya memang mana-manalah, bukan takaful saja, dalam mana-mana benda pun kita akan buat comparison harga, betul kan? Comparison harga. Jadi untuk takaful akan compare dekat caruman dengan coverage yang kita dapat. Baik. Ya, kita akui kita punya produk, mungkin ada produk lain yang lebih murah, yang lebih tinggi coverage, kita tak mustahil lah benda tu. Okay. Pertama sekali kita fokus, kalau kita buat comparison produk semata-mata, mungkin kita akan nampak ada produk lain yang lebih baik. Dan benda ni standard dalam mana-mana industri pun. Dalam mana-mana industri, benda ni normal tuan-tuan. Dan benda ni takkan lama. Dia akan adalah satu company A, dia keluar produk. Kan? Keluar produk paling bagus. Mungkin masa tu mungkin paling bagus lah. Tapi akan datang ada keluar company lain pula keluar produk B.
kan, dia bagi features A+. Kan. Mungkin sekejap. Lepas tu tak lama lagi, datang pula produk C. Bagi features A++. Dan begitulah seterusnya. Benda tu dia tak akan berakhir. Dia tak akan berakhir kalau kita hanya fokus kepada produk. Baik. Jadi dalam menghadapi benda ni, saya sendiri saya dalam kata kelas contohnya, kita pernah berada dalam kita punya produk paling baik dalam pasaran. Dan first produk Takaful Merdeka Card yang tidak ada annual limit. Masa tu semua company Takaful ada annual limit. Takaful keluar produk yang tidak ada annual limit. Tapi tak lama lepas tu, tak silap saya tak sampai setahun, terus produk lain keluar no annual limit. Nah, sekarang hampir semua dah banyak dah, makin banyak company buat no annual limit. Contoh dalam medical card. Begitu juga dalam coverage, kematian, lumpuh dan sebagainya. Jadi, apa yang kita kena tunjukkan pada klien adalah kita bukan hanya salesman. Kita bukan hanya jurujual produk. Tapi kita lebih kepada advisory approach. Macam mana yang Tuan Akif sebut tadi, kita tunjukkan kelebihan yang ada pada infak. Kan? Kita ada modul kewangan, kita ada apa lagi? Kita ada buku, ada mind book contohnya, kita ada organize seminar, organize itu, organize ini, macam-macam yang kita boleh added value, yang kita boleh bagi kepada pelanggan kita yang tidak ada pada ejen company lain. Contohlah paling powerful yang kita ada ialah modul, antaranya ialah dekat modul TTC kita. Yang modul yang tuan belajar dalam TTC, modul kewangan, ada 7 modul kewangan itu, benda tu explanation tentang pengurusan kewangan yang komprehensif itu kita boleh bagi lebih compare dengan ejen-ejen lain. Compare lebih baik daripada ejen-ejen Takaful lain. Jadi kita highlightkan yang tu sekali. Sebab tu saya sangat gesa rakan-rakan semua, bila jumpa prospek, bila present dekat prospek, pastikan jangan lupa cerita tentang 7 modul. Jangan tinggalkan step tersebut. Jangan tinggalkan step untuk penerangan tentang 7 modul infak tu. Okey. Dan kemudian kedua, tuan-tuan, kita sebagai businessman, kita kena rancang untuk jangka masa panjang bisnes kita. Kita rancang untuk jangka masa panjang bisnes kita. Kita nak tak nak, memang inilah produk kita. Dan memang inilah produk. Takkan selama kita fikir nak compare dengan produk lain. Dan takkan hanya satu produk, sebab ada yang dekat atas kelas, disebabkan produk, dia pindah company. Disebabkan produk, dia pindah kepada FA contohnya. Tapi bisnes tak ke mana pun. Saya ambil contohlah rakan-rakan kita yang adalah rakan-rakan kita yang berpindah ke FA kan, dengan alasan ada banyak produk kan. Tapi dari sudut bisnes tak survive mana pun kan. Dan tuan-tuan dah tahu dalam bisnes Takaful ni dah nampak dah dia punya survival dia. Dah nampak potensi bisnes apa lepas ni apa. Jadi kita bukan semata-mata memasarkan produk, tapi sebenarnya kita nak membina bisnes kita, membina kerjaya kita di Takaful Ikhlas. Tuan-tuan dah belajar minggu lepas yang saya kongsikan tentang career path kita. Tuan-tuan nampak kan tentang macam mana perkembangan bisnes, perkembangan career, perkembangan commission dan sebagainya. Jadi kita tak ada masalah pun sebenarnya dengan produk kita ya. Mungkin ada orang compare. Jadi kita kena tunjukkan yang kita lebih baik. Bukan semata-mata dekat produk, tapi dekat servis yang kita bagi, consultation yang kita bagi. Allahu'alam bishawab. Saya serahkan kembali kepada Tuan Akif. Okey. Terima kasih Tuan Fian. Jawab Puan Awanis. Okey, alhamdulillah bagus. Terima kasih Tuan Akif, Tuan Fian. Alhamdulillah. Terima kasih persoalan tu, menarik. Okey, ada lagi tak rakan-rakan yang nak kongsikan? Mungkin ada satu persoalan ke ataupun apa-apa yang hasil aktiviti minggu lepas mungkin nak tanya. Belenggu jiwa kan, boleh tanya. Ramai kita punya Saya tuan yang boleh tolong solvekan. Saya nak tanya boleh? Tuan Wafi. Saya nak Boleh tanya pada semua yang boleh jawab. Tanya dia semua. Saya nak berkongsi dan bertanya lah. Semalam lewat malam saya ada satu presentation face to face lah, dan prospek tu sendiri sebenarnya bekas rakan kerja saya. Dia dah berhenti lama lah, sekarang dia bekerja sendiri. Dan saya dalam presentation tu saya cuba implement sebaiknya 7 modul tu, dan saya buat fact finding macam Tuan Afian ajar.
Alhamdulillah lepas sesi presentation tu dah ada pre-close lah. Dokumen sebahagian dah submit dan cuma saya tak sempat lagi nak isi iSmart dengan lengkap lah, insyaAllah hari ni. Cuma persoalan saya dalam 7 modul tu waktu sesi DTC tu saya tak dapat nak hadam keseluruhan 7 modul tu. Sampai protection tu saya dah boleh lah. Cumanya bila saya nak buat dalam presentation tu saya sampai protection je yang saya boleh buat presentation dengan baik. Yang seterusnya tu saya tak mampu deliver dengan baik dan benda tu membuatkan banyak persoalan pada prospek tau. Jadi ada perkara yang saya tak boleh nak jawab dengan baik. Jadi macam sahabat-sahabat semua bila buat presentation dengan prospek dalam 7 modul tu biasanya akan cerita semua ataupun cerita setakat kita akan bagi tahu semua and then baru kita akan bagi tahu dengan prospek yang bidang kita sampai yang nombor 4 tu je, iaitu protection. Ke macam mana? Boleh bagi pandangan? Okey, terima kasih Tuan Hafiz, soalan yang baik. Okey, ada rakan-rakan nak kongsi ke pengalaman? Saya kongsi sikit Tuan. Silakan. Terima kasih Puan Sheila. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkongsi ya Tuan Wafi. Daripada 7 modul mesti Tuan kenal yang mana Tuan paling admire. Maksudnya kan contoh kan memanglah kita akan present perlindungan tu, betul ya, secara berhabis kan. Kita akan kenal, macam saya akan pilih yang betul-betul saya menjiwai dan saya apply benda tu. Contohnya bahagian aliran tunai dan simpanan. Benda tu sebenarnya ramai masyarakat nak tahu. Sebenarnya di situ pun kita dah add value tau. Lepas tu bila kita pergi macam investment kan, macam apa, percukaian, lepas tu teruskan pewarisan dan kita tak melalui benda tu. Contoh kan sekarang kalau investment tu pun sekadar apa, memang kita tahulah sekadar tak adalah kita menjiwai macam kita menjiwai takaful, apa cash flow kan. Itu kalau saya. Cukai pun sama, sekadar bayar je lah, bukannya nak terang untuk secara dalam, dan pewarisan pun tak ada yang boleh terangkan secara apa. Kalau saya macam mana nak terangkan? Tak. Tapi saya terangkan secara ringkas saja yang lain-lain tu. Tapi bila dia dah faham yang mana yang salah satu yang kita menjiwai itu kan, dia akan sampailah dan dia tak banyak tanya dah. Sebab masa tu lama tertumpu kepada aliran tunai. Sebab bila dia tak ada lebihan ataupun dia tak ada, dia tak boleh buat perlindungan kan. Dia tak boleh nak buat investment dan sebagainya. Jadi dia akan macam, macam mana saya nak ada lebihan? Kat situ akan banyak lebih lah kalau saya. Itu saja. Mungkin yang lain nak tambah. Okey, terima kasih Puan Sheila. Okey, terima kasih. Ada lagi rakan-rakan nak tambah? Kalau macam saya kalau 7 modul tu kita akan macam biasa kita akan present semua. Present semua maksudnya kita akan masukkan teranglah satu persatu kan. Dan akhir sampai dekat bahagian inheritance ataupun distribution tu kita akan mention kat dia, okey tuan, untuk hari ni kita akan spesifikkan kepada topik yang ketiga iaitu protection. So maksud kata kita dah log awal-awal dah. Okey, daripada 7 ni yang kita tulis secara rapi kan. Yang keempat. Okey, yang keempat. Daripada situ kita dah log siap-siap dah dekat dia supaya okey, lepas ni bukanlah dia bukan tak boleh tanya tapi kita dah tahu dah. Kita dah bagi tahu awal-awal memang kita akan fokus discussion kepada protection. Macam tu. Okey Tuan Kif, terima kasih. Ada tambahan lagi macam kalau macam saya sendiri bila kita buka 7 modul tu saya akan highlightkan juga okey apa yang kita di Infaq Consultancy boleh servis adalah dalam sudut consultation and then dari sudut protection, investment dan juga perancangan pusaka.
Cuma hari ni kita akan discuss dan fokus kepada protection. Macam itulah. Okay. So, mudah-mudahan menjawab Tuan Wafi. Tuan Ajan ada tambahan tu. Silakan. So, bagi saya pula memang kita akan present 7 modul tu. Tapi sebab tujuan kita ni nak close takaful kan. Jadi memang fokus bila presentation memang kita akan bagi tahu semua. So at least supaya klien ada gambaran, dia ada big view dekat mana kedudukan takaful tu. Jadi dia bukannya kadang orang datang kita produk, so dia tak tahu takaful sebenarnya dalam financial planning dia duduk kat mana. So kat situ dia dah tahu, okey takaful ni duduk kat sini. Jadi memang saya fokus dekat takaful aja. Yang lain tu kita just cerita sambil lalu je lah. Tapi saya cakap juga lah, biasanya kita dekat IPAC ni ada juga, ada buat investment apa semua ni, apa wasiat apa semua. Dan ada ejen dia buat takaful dan buat wasiat, takaful dan investment. Tapi macam saya memang fokus pada takaful saja. Kalau untuk investment apa semua, mungkin nanti boleh saya rujukkan kepada ejen-ejen IPAC yang lain lah. Tapi memang presentation tu fokus pada takaful saja. Dan supaya dia ada satu view dekat mana kedudukan takaful tu dalam perancangan keuangan dan kenapa takaful tu perlu untuk protect semua benda yang ada tu. Kita punya cash flow, kita punya network, kita punya saving, kita punya investment, itu kepentingan takaful. So tekankan dekat kepentingan takaful tu aja lah. Macam itulah lebih kurangnya. Okey. Betul. Setuju dengan Abang Haji. Alright. So rasanya sampai di sini saja untuk kita punya dua energy meeting kita. Dan semoga bermanfaat apa yang telah kita bincangkan dan selamat beramal. Okey. So kita tutup dengan doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah,